8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Ali Gaban Art dengan kerjasama Taman U Street Market. Layari Facebook Taman U Street Market bagi mengetahui jadual perniagaan mereka. Dapatkan hikayat baju terpakai RM100 senaskah sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel. Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Setiap pembelian melihatkan anda menyertai cabutan bertuah. Alamak. Lembut je di ujung. Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, Spotify dan YouTube channel. Talama ashku arani ya nurul wujud. Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi kelapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf Cakap Podcast. Cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kembali ke selamat datang ke Maaf Cakap Podcast. Saya Aizat Yusof. Saya Hakim Mukri. Saya Ali Gawan. Saya Hilal Fadrin. Kat sini aku nak terangkan sekali lagi kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Subscribe lagi. Subscribe YouTube kita. Ni nak beritahu dekat YouTube nak senang kita tengok video kita melalui playlist tu. Jadi playlist tu daripada episod pertama korang scroll nanti sampai dia dah latest. Dia dah susun lah cantik. Untuk Spotify pula sama juga, dia dah susun, boleh juga pilih ikut episod. Dan korang kalau nak tahu boleh cepatkan. Kau boleh laju boleh, kalau kau nak rasa macam Speed. Tak payah premium pun boleh? boleh. Boleh Kau kalau kau nak rasa macam kita orang berbual ni macam DJ orang lama, berbual laju, cepatkan sikit. Dia ada 1.2. Boleh ya? Boleh. Dia lagi satu aku nak Sama dengan YouTube pun boleh. Aku nak ni kau ingat dalam episod awal-awal tu aku dah cakap member aku kalau nak download Spotify dia kena buang WhatsApp. Tahniah kepada dia dah beli handset baru. Alhamdulillah. Baik Dan dia dah download Spotify dan dia dah follow kita. Alhamdulillah. Ikut jejak dia lah kalau boleh. Yang ni mantap dia Dragon Snap juga apa? Snapdragon. Dia itu juga ada. Bukan Snapdragon, Ken Dragon. Tapi dia dah mantap lah. Tahniah. Dia pakai apa? Handphone apa? Tak tahu lah. Snapdragon. Tapi ada tu lah. Dia ada kamera lah. Ada Snapdragon. Engkau tak payah cakap lah pasal benda ni. Dia baru beli. Buat aku jadi mayat 400 pula. Silakan Lee. Terlebih dahulu terima kasih kepada sesiapa pendengar di luar sana yang masih lagi mendengarkan Maaf Cakap Podcast. Berjumpa lagi kita di episod yang seterusnya. Terlebih dahulu kami daripada Maaf Cakap Podcast mengucapkan selamat selamat Isra Mi'raj. Maknanya hari recording ini berlaku pada Isra Mi'raj, iaitu bertanggal 11 hari bulan 3 bersamaan 27 Rejab. 27 Rejab. Tahun aku tak ingat 14 berapa. 1442 ke 1443? 1443. 2 1442. 1442. Ya, kalau salah nanti betul je lah. Dia sama ada 1442 ataupun 1443 lah. Betul lah tadi yang kita mulakan dengan zikir tu kan. Alhamdulillah. Tak Nak buat lagi? Okey, sedikit pengenalan Isra Mi'raj merupakan peristiwa baginda SAW diangkat ke langit, iaitu bertemu dengan Allah SWT. Dari perjalanannya bermula daripada Makkah.
Aku baca sikit lah kan. Ingat-ingat lupa kan, salah kan. Masalah pula. Betul. Tarikh ini bersamaan iaitu 622 Masihi, iaitu ketika Nabi berumur 52 tahun. Setahun sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Lah, lagu ni ada copyright. Oh kacau. Lagu ni tadi ya? Cari yang YouTube yang tak ada Dengan ni. anda meminum air. Cari apa cari lagu kat YouTube yang tak ada copyright. Arab-Arab lah, Arab punya. Lah tak payah. Apa? Jat zikir. Tolong. Okey, aku sambung balik. Tahun ini juga dikenali sebagai tahun duka cita kerana bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Nabi dan anak angkatnya iaitu Zaid ibn Harisah diusir dan dibaling batu oleh penduduk Taif sehingga berdarah. Peristiwa Isra' Mi'raj ini tercatat dalam surah Al-Isra' ayat 1, surah An-Najm Al-Quran ayat juga menceritakan peristiwa ini. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya iaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Jerusalem. Kan? Aku main sebut tadi daripada Mekah pergi Madinah. Padahal pergi daripada Mekah pergi Baitul Maqdis. Itu lah. Daripada Mekah, Masjidil Haram ke Palestin. Masjidil Aqsa. Kan? Yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Isra' ayat 1. Perjalanan selama 3/4 malam sahaja, iaitu dari jam 6 malam hingga 6 pagi. Nabi kembali semula ke Mekah sebelum terbit fajar. Isra' bermaksud baginda menunggang burak bersama Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin. Kini manakala Mi'raj bermaksud perjalanan baginda dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Arah kiblat umat Islam ketika itu ialah Baitul Maqdis. Selepas peristiwa ini, semasa Nabi tinggal di Madinah, arah kiblat ditukar ke Mekah. Nabi mengerjakan solat 2 rakaat di beberapa tempat persinggahan seperti di Madinah, Madian, Bukit Tursina. Di Masjid Aqsa, Nabi sembahyang berjemaah dengan makmumnya ialah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa. Baginda ditawarkan minum susu atau arak, tapi Nabi Muhammad SAW memilih susu sebagai minumannya. Seterusnya diangkat secara fizikal melalui Mi'raj, tangga emas dan perak dari bumi ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Arash. Di Baitul Ma'mur, Nabi melihat malaikat bertawaf dan moyangnya Nabi Ibrahim bersandar di situ. Wajah Nabi Ibrahim persis wajahnya. Nabi juga dibedah untuk kali kedua. Sebelum ini, semasa kanak-kanak, baginda pernah dibedah oleh 2 malaikat semasa di perkampungan ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Nabi telah bertemu dan bercakap dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Peristiwa luar biasa ini paling penting dalam takwim Islam kerana menandakan seseorang itu Islam atau kufur. Ia sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi Muhammad SAW yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan Nabi sebelumnya. Hanya Muhammad SAW sahajalah yang diberikan anugerah dan kehormatan oleh Allah untuk melakukannya sebagai petanda betapa tingginya penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan Isra' maupun Mi'raj seperti tercantum dalam buku Muhammad beraudiensi dengan Tuhan karya Moh Abda'i Roto, ni buku orang pernah tulis. Nabi Muhammad SAW didampingi malaikat Jibril dan Mikail menunggang seekor haiwan yang disebut burak. Dalam masyarakat Islam, peristiwa ini tercatat dalam takwim Islam. Umat Islam akan sembahyang sunat ceramah khas selalu diadakan bagi mengenang peristiwa tersebut. Sedikit sebanyaklah dia punya sinopsis perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak lagi dia punya apa, orang kata peristiwa-peristiwa yang berlaku Nabi Muhammad SAW ditunjukkan itu ini pelbagai lah. Bolehlah korang cari bahan bacaan ataupun pergilah ke mana-mana ceramah Isra' Mi'raj. InsyaAllah dia orang akan ceritakan lebih detail. Kita tak maulah cerita kat sini. Boleh nak cerita kan, tapi tak apalah. Pergi kepada orang yang lebih alim, lebih jelas, lebih detail, lagi seronok menghayati berbanding sekilas lalu saja. Tak, aku pun dah ada dapat pasal Isra' Mi'raj ni kan. Sebab dia ada bagi tahu macam jadual macam dia punya perjalanan dia. Langit pertama bertemu Nabi Adam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu Nabi Idris. Langit kelima bertemu Nabi Harun. Langit keenam bertemu Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim.
Lepas tu baru ke Baitul Maqmur. Lepas tu Sidratul Muntaha. Itulah. Banyak lagi. Dia sebenarnya ada di setiap persinggahan tu pun ada cerita-cerita dia. Jadinya yalah, kalau kata kita nak kupas pun kita pun bimbang juga. Kok ada benda tersalah kan, maklumat-maklumat yang kita dapat. Sebenarnya cerita Isra Mi'raj ni pun ada campur aduk dengan Israiliyat. Ada. Jadi tu tambah. ada banyak. Jadinya untuk lebih detail pergi pada yalah ustaz-ustaz orang alim, insya-Allah dia orang akan cerita yang versi yang paling best lah, paling real lah. Sebabnya kadang-kadang ada campur aduk tu yang kadang-kadang kita pun kita pun faham yalah kelemahan kita lah kan. Mungkin nanti kan ada cerita yang salah tak berapa elok lah kan. Tapi sedikit sebanyak itulah, hari ini merupakan hari Isra Mi'raj. Walaupun nanti recorded ni keluar lambat, walaupun delay tapi tak apalah. Sekadar makluman. Jadi itu saja untuk makluman Isra Mi'raj. Banyak. Antaranya benda yang paling penting, peristiwa yang berlaku di Isra Mi'raj ni ialah tentang solat lah. Solat lima waktu yang dahulunya diberikan sebanyak 50 Minta diskaun. Minta diskaun. Jadi ya itulah sedikit Nabi apa sebanyak. yang suruh kurangkan? Nabi Musa. Tak silap aku lah. Kena rujuk balik lah. Kita tak confirm kan. Kena rujuk balik. Takut. Jadi sebenarnya banyak. Nanti dia ada cerita yalah dekat bahagian buraknya, dekat bahagian malaikat Jibrilnya, kan, jumpa dengan nabi-nabi yang lainnya kan. Itulah macam tadi dia cerita sikit yang dijumpa Nabi Ibrahim kan, bersandar dekat Baitul Ma'mur. Banyak lagi cerita yang menarik sebenarnya. Dan kita boleh ambil iktibar di peristiwa Isra Mi'raj ni. Betul. Jadi jangan lepaskan. Ya, seronok kalau dengar. Benda ni kita sebagai orang Islam mesti tahulah. Mesti tahu sebab dia peristiwa yang berlaku dalam kita punya agama lah kan. Betul. Jadinya ambil tahu, walaupun nanti korang dah dengar recorded ni, walaupun dah terlambat. Yalah, mungkin waktu Isra Mi'raj hari tu korang ada urusan yang lain, tak sempat ke apa. InsyaAllah kalau kata dapat tengok kita orang punya Mak Cakap Podcast triggered, mungkin free, ada berkelapangan, silakan. Tengoklah, boleh tengok video, boleh nak baca, boleh apa-apalah. Yang penting baca, ambil iktibar, mana yang boleh ambil iktibar, insyaAllah ambil dia punya manfaat. Okey, itu saja. Betul. Jadinya lagi makluman lainnya, tahniah kepada Taman U Street Market kerana kejayaan menjalankan mini event semalam. Berapa bulan? 10 bulan 3 2021. Alhamdulillah. Amat memberangsangkan kehadiran yang itulah jangka tak dijangka macam itulah. Alhamdulillah. Berjalan lancar lah. Berjalan lancar, meriah. Jadi sebenarnya seronoknya kita tak kisah sangat pun ada jualan atau tak. Sebab kita sedia maklum, memang kita datang ke sana untuk berniaga. Cumanya untuk banyak atau sikit tu bergantunglah rezeki pada hari tu kan. Tapi yang sebenarnya kita dapat bersilaturahim tu yang kita kan kita baru selesai PKP. Betul. Kan Jumpa semula. Jumpa semula ibarat macam raya lah. Kuah tu. Reunion Railing Uniqlo. Jadi itulah seronoknya. Malah tengok aku kau. Sebab aku terlibat. Jadinya tahniah. InsyaAllah lah kita pun looking forward lah untuk buat lagi event itu. Mungkin kalau mini event kita target sebulan sekali tengoklah, bergantung pada keadaan lah. Bergantung keadaan, masa kan, keizinan. Dan insyaAllah mungkin akan ada buat satu event lah sebelum puasa lah mungkin InsyaAllah. Puasa ataupun sebelum raya ke. Tengok macam mana keadaan macam mana meeting ni nanti. Yang pastinya ialah Taman U akan menyajikan event-event yang mantap. Antara macam sebelum ni aku tak join Taman U Street Market lah. Aku tengok kau tak pernah tak macam sebelum ni, sebelum aku masuk, takkan aku lahir kat situ kan. Tidaklah. Kira aku belum masuk tu, kira masuk kat tempat Taman U yang lain dengan tempat lain lah. Ini kita tanya vibe kat Hakim. Apa perasaan kau bila kau nak masuk Taman U Street Market? Ini yang selalu kita dengar lah. Orang-orang bila dah datang, dia dah berniaga ke Taman U Street Market, dia mesti ada akan beritahu,
Tamayu ni lain lah. Dia lain. Ah, Pada aku lain. Sebab aku pun ada berniaga tempat-tempat lain kan. Kalau pada aku Taman Yusri Market ni dia punya community mantap. Community. Dia macam mana susah nak digambarkan dengan kata-kata lah. Jadinya siapa nak tahu kena datang lah. Betul lah. Layari Facebook Taman Yusri Market ada mengetahui jadual perniagaan mereka. Dia punya mantap tu kayak macam kau masuk tak ada kira macam kau orang lama. Tak ada. Kau nak macam relax gitu kan, belagak. Tak ada. Dia akan support Tak ada berniaga baru. hierarki Dia cakap kau nak datang ke berniaga, datang je kan. Kita support lah. Kau nak belagak pun tak apa, tak kisah. Kita okey je. Sebab kita orang lagi belagak. Kau up kau punya belagak kan. Nanti jap, tunggu jap. Tapi tak ada kan aku nampak yang kira. Yelah. Tapi dia orang akan support lah budak-budak baru, nak meriahkan Taman tu kan. Jadi tak kekok lah kan. So kan? dia orang welcome lah. Macam So budak-budak kau baru. datang, okey lah, boleh berbual kan. Tapi cuma aku harapkan siapa-siapa yang peniaga yang baru-baru ni kan, kalau masuk, yalah, macam orang kata salam perkenalan lah kan. Kalau kita pun nak menegur dulu pun macam Takut. Tapi memang selalunya kita akan tegur dulu kita, lah. Tak ada yelah. masalah. Cumanya bergantung. cuma tu adab lah Tapi kan. betul lah, kita punya culture lain tau. Patutnya orang baru Ya jumpa betul. tuan rumah. Tuan rumah jumpa. Sebabnya Dah baru, kita memahami keadaan. Kita Dia memahami segan-segan juga, sifat manusia. Satu budak Taman Yu ni dia apa pantang tengok budak baru. Semua nak kejar jampot. Habis Dia tengok kereta baru. Syarul tu. Syarul suka apa. Dia tengok kereta orang nak tumpang berniaga. Dia- Boleh sini. Sini boleh. Dia macam tengok budak-budak senior nampak budak junior. Pau. Tapi dia ni lah, dia akan Tapi in a proper way lah. apa yang kau jual kita boleh makan, kita makan lah. Belajar. Tapi dia orang bila Macam Ali pernah cakap dengan aku, budak baru yang masuk dalam kita punya tempat peniaga ni kan, diorang boleh seronok bila mana kita yang beli barang dia kan. Dia sebenarnya dia bukan semangat. Dia sebenarnya bukan nak jackpot camp. Itu memang kita punya tradisi. Nak sokong, nak bagi semangat dia. Esoknya dia datang lagi. Datang lagi. Macam aku dulu first masuk Ali beli barang tu. Macam semangat ada sale. Padahal mencarut juga celaka mahal. Tapi kita tahu itu tradisi kita. Memang kita sanggup je keluar modal sikit. Orang kata nak bagi semangat. Dan hasilnya alhamdulillah kekal. Alhamdulillah. Mencagut. Boleh mencagut sekarang. Sebenarnya ialah dia macam nak cakap Dia ada syarat ni sebenarnya nak masuk Taman Yu ni. syarat dia. Jangan putus asa. Yalah. Aku kalau Kita tak siapa-siapa pandang duit tapak ke apa semua, kita tak tak ada. pandang. Kita Tak ada. pandang semangat tu sebenarnya. Aku kalau orang mau masuk, okay, boleh berniaga. Tapi satu syarat dia, apa bang? Jangan putus asa. Tapi kau tak cakap dengan aku macam tu je. Aku tak cakap kan? Tak cakap. Oh, sebab budak-budak lain dah jumpa kau dulu. Macam aku kalau orang yang first baru, aku ada juga berniaga kat situ. Sebab Hakim Dia masuk siapa dia ada? close dengan Sarul. Jadi dia banyak bercakap dengan Sarul je. Masa first masuk, aku tak ada kan? Tak ada. Lepas tu baru aku ada. Kalau tidak, teruk kau. Minta sign semua senior. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Panggil lah bang. Kimak je local. Tapi first aku berbual dengan kau pasal music kan? Okay lah. Apa? Lagi satu dia orang kalau nak bawa pergi event kan, kalau macam budak baru susah nak masuk event besar-besar. Tapi budak Taman Yu boleh bawa budak baru kan. Kita bagi ruang kita bagi ruang. Sebab kita bergerak dengan komuniti. Kita ambil tapak pun yalah bersama-sama kan. Lot berapa banyak kita nak. Betul. Mantap. Taman Yu mantap. Ada payment ni cakap je. Yalah, ini itulah. peluang lah untuk siapa-siapa yang kat luar sana nak berniaga, nak cuba berniaga tempat kita. Dia sebenarnya Taman Yu Street Market ni satu tempat untuk korang belajar lah. Betul. Belajar banyak perkara. Yalah, betul. Banyak perkara dari segi nak manage. Mungkin ada di sana ada orang yang boleh kau belajar cara macam nak rolling modal. Betul. Nak dapatkan stok di mana. Stok bila yang sesuai untuk ambil. Ya. Kan, stok yang macam mana kan, nak berniaga apa. Banyak sebenarnya kan, barangnya macam-macam lah. Di luar konteks perniagaan pun ada. Kau nak tanya pasal hal kerja. Hal kerja. Ada kerja hakiki. Kerja hakiki. Hal agama pun boleh jawab. Boleh. Kita ada haji. Ada haji. Ada haji. Ada haji, ada imam. Nak tunjuk jelas-jelas tak boleh. Ini tunjuk itu. Macam aku masa Ali awal-awal masuk, aku tengok kan, okay, dia ni hal agama boleh juga tanya kan. Jadi aku banyak juga bertanya dengan dia selain daripada duk lah. Duk pun aku tempat aku nak refer hal agama kan.
Tapi lebih kau pada bertekak dengan Ali. Mana? Kau Ya. Menempa soalan kau. Tapi aku dapat jawapan kan. Tapi dalam ilmu psikologi Ali tekan kau balik. Lepas tu apa, kita yalah nak belajar pasal knowledge ikutlah punk ke skinhead ke apa, semua ada sana. Semua ada. Poser pun ada. Dia pelbagai lah, macam-macam lah. Macam last sekali apa yang kita tengok macam adik-beradik lah kat sana. Lepas tu kadang-kadang mungkin sebulan sekali kita akan jemput juga peniaga luar datang. Dan kalau sebulan sekali mungkin kita juga akan keluar berniaga di tempat orang. Meriah lah, meriah. Ada buat makan-makan. Ada makan-makan lagi. Tu aku tak rasa. Tak dapat rasa. Tolong buat sekali. Tak, Boleh nanti aku dapatkan. Okay, boleh. Aku ada member aku jual tu. Kami perap. Kami perap. Ali perap je. Yalah, ni aku nak belanja lah. Satu. Dia gini je. Sebungkus kau pasal kat rumah. Tak, tontong duit je. Pergi sembelih kambing seekor. RM4 je kambing, berapa ratus je. Boleh. Jual. Kita buat potluck ke kita nak mana Tak dah. Kalau Ali nak bakar kambing, nak buat potluck. Buat bola banyak lah. Boleh juga. Macam hari tu kita pernah lah. Potluck pun pernah juga kita buat. Potluck kita pernah buat. Tapi main course-nya tu lah kan. Sebabnya kadang-kadang aku pun malas juga nak sediakan nasi, mi apa semua tu. Cukup aku sediakan kambing, yang lain air. Yalah, dia potluck yang bawa air, bawa pinggan, bawa perut. Ada. Tak apalah. Tiba-tiba baju tak jual pun. Masa tu railing tak kecil jual tak apa. Daripada makan. Bawa satu railing je. Bawa ada kan. Satu railing, satu bag dah. Aku tak tahu lah tempat lain ada tak ada buat benda macam tu Tak pasti Kita pun tak pernah. Kita pun menganggap kalau kata benda tu satu kebaikan yang boleh dicontohi, silakan kan. Sebabnya banyak manfaat fadilat memberi orang makan ni. Betul. Lagi-lagi diutamakan orang yang paling dekat dengan kita lah. Kan. Yang pertamanya yang kita nampak merapatkan silaturahim lah. Kan, bagi makan. Bila ada makan-makan ni, ialah beramah mesra kan. Banyak perkara kebaikan yang berlaku pada waktu tu kan. Allah takbir. Banyak aku belajar kat situ cara aku nak berbual. Yalah, pejam celik dah nak masuk tahun ketiga lah. Tahun ketiga. Daripada kita tak kenal antara satu sama lain, itulah yang dikatakan muamalat yang berpanjangan. Aku datang, kalau aku datang situ, niat aku untuk berniaga je. Dan aku kenal yang lain-lain pun atas dasar beli barang aku kan. Walaupun sama-sama seller kan, dia ada berkenan barang dia beli. Jadi dari situ bermulanya muamalat kan, membawa kepada silaturahim. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Meriah lah. Alhamdulillah, Tamayu mantap. Kalau dikenang-kenang kan throwback seronok je sebenarnya. Dan yang keluar masuk pun tak ramai pun sebenarnya hilang. Aku ingat dalam 2 hingga 3% je yang betul-betul total loss kan. Total loss. Yalah, yang tak berniaga langsung dah hilang dari radar lah. Bukan total loss ni, Syarul kick. Tapi ada yang walaupun tak berniaga lagi tapi ada datang. Dia tahu kan. Tapi dia silaturahim satu Tamayu ni, geng-geng dia tapis tau orang nak masuk komuniti ni. Ya ke? Dia masuk dalam grup WhatsApp. Ya. Aku lama berniaga. Dia ada temu duga dia. Grup betul. Aku pun lama juga Kim. Dia ada masa berapa lama salah? Dia seminggu kau niaga. Itu paling kejap lah. Itu paling kejap seminggu kejap. Aku rasa setengah tahun ada. Sebab kau kena tanya, kau kena PM orang tu lah kan. Boleh tak berniaga ini aku PM tanya apa kan. Boleh mungkin dia dah pindah boleh masukkan aku. Itu ni Kai Min dia apa pakai lah benda tapi Kai. Okey lah. Tapi adik kau baru semalam masuk. Dia masuk kat Pulau Mutiara dulu. Mutiara dulu sebenarnya benda tu tak ada apa pun. Macam aku dulu pun tak masuk dalam grup pun okey je. Cumanya kita nak tahu update info lah. Sebab dulu kan aku asal berniaga je, tak peduli lah ada orang berniaga tak berniaga, aku datang kan. Tapi yang jauh-jauh ni lah, yang jauh-jauh ni perlulah benda tu kan, sebab info kan. Tapi okey lah. Alhamdulillah lah. Moga persahabatan bergagalan, masya-Allah. Atol ya nurul wujud
banyak lah Hari ni Isra' Mi'raj. Semalam Alhamdulillah Tamayu pun selesai buat mini event berjaya dengan jayanya. Alhamdulillah. Dan kita looking forward untuk event seterusnya yang dulu pun pernah kita buat jackpot sale nanti insyaAllah kita pun teringin juga nak buat lagi. Semuanya ialah COVID ni, PKP ni dia terbatas. Jadi kau nak planning tu agak susah. Betul. Dengan kehadiran orang macam mana apa semua tu lah. Nak mengawal. Jadinya tengok keadaan. Kalau ada rezeki alhamdulillah insyaAllah kita usahakan. Kalau tak ada tu nak macam mana kan. Cukup lah dengan hari-hari kita berniaga ataupun mini event macam semalam lah. Betul. Tahniah sekali lagi kepada Tamayu Street Market. Okey. Lagi 2 minggu kita apa? Esok kita di Park Live untuk kita. Ini pun kita nak umumkan juga. Alright. Minggu ni kita banyak event di Park Live esok di Mall of Medini Iskandar Puteri Johor Bahru. Walaupun nanti korang dengar ni benda dah recorded, tak apa, untuk makluman sahaja kan. Tapi walaupun makluman, event tu berlangsung selama sebulan. Setiap minggu lah sebulan selama weekend weekend. Nama dia pun Park Live Weekend Vintage Market. Dan kita sebenarnya dia jemput ikat baju terpakai untuk buat showcase. Yalah, buat jualan di sana lah. Jadi alang-alang dia jemput ikat baju terpakai. Kita pun ngangkut sekali lah Mak Cakap Podcast ke sana. Jadinya sesiapa yang teringin nak tengok, nak jumpa selebriti. Siapa-siapa yang nak jumpa selebriti. Yang aku ada benda yang semalam aku nak cerita dengan kau tak cerita kan. Kalau cerita pasal selebriti, semalam ada orang minta aku sign. Siapa? Aku dah sign bang RM2. Rupanya derma iklan. Tapi ada itu aku cerita dengan kau. Ada orang tak tahu lagi. Aku kan balik kampung lepas. Aku balik kampung je, anak saudara aku cakap, Cik Kim, mau cakap apa? Habis semua dia tanya kan. Sebab aku dengar kan. Daripada yang kecil sampai besar semua tanya ke. Cik Kim, apa macam mana boleh masuk YouTube kan? Berbual lah budak-budak kecil dah dua. Yalah, padahal YouTube yalah, channel kita ni untuk orang dewasa bukan kecil yang tanya. Sebab apa aku nak cakap dia? Akak aku dia buka, dia sila baju pun dia buka juga kan. So anak-anak dia dah semua dengar lah. Aku kadang-kadang anak aku nak dengar juga, aku tak bagi sangat. Yalah. Sebab dia ni boleh hafal lagu lagu mantap maksudnya lagu kita. Aku rasa anak saudara kau suka yang part-part reggae tu. Kawan-kawan mari dengarkan. Tak apa-apa lah. Tak lah, yang aku rasa yang ni dah. Tak kisah apa-apa lagu tu semua dia orang okey. Tapi diri sama. Dia sama je. Macam Jambi cakap aku dah hafal lah. Aku dah hafal. Maaf cakap. Yalah. Jadinya aku sambung balik tadi tak habis lagi tu. Betul-betul. Jadinya kita akan bersiaran luar, bukannya live. Mungkin ada orang keliru, live bukan. Sebenarnya bukan live lagi. Kita masih belum cukup lagi equipment untuk buat live. InsyaAllah lah nanti dah cukup equipment untuk kita buat live, kita akan maklumkan juga. Betul. Jadinya untuk program esok dan hari Sabtu bersamaan 12 dan 13 hari bulan Mac 2021, kita akan bersiaran di Mall of Medini Iskandar Puteri Johor Bahru kan. Orang tanya Mall of Medini tu kat mana? Dekat Legoland. Betul-betul depan Legoland. Ya betul. Jadinya kita akan bersiaran di situ 2 hari. Masih lagi recorded kan, tapi cumanya kita bersiaran di luar. Jadinya peluang untuk korang, siapa di luar sana yang nak tengok macam mana setup podcast, macam mana podcast itu dijalankan, proses dia, yelah macam mana dia punya dia punya game dalam podcast tu. Boleh lah kalau korang teringin nak tengok. Mana tahu korang lepas ni korang tengok, aku pun teringin juga nak buat podcast kan? Boleh. Silakan, tak ada masalah. Jadinya korang boleh tengok apa equipment yang dipakai, behind the scene lah. Dia orang boleh tengok behind the scene. Kalau kata nak tanya pasal technical part pun boleh. Betul. Kan, apa barang yang nak dipakai, nak bercakap kat mic pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Lebih kepada orang kata open sharing session lah. Sharing. Nak jadi tetamu pun boleh. Pun boleh, tak ada masalah. Jadinya itulah 12 dan 13 hari bulan, walaupun berdiri recorded, korang tengok makluman saja. Yang kita ni sebenarnya pernah buat dekat luar. Dalam sejarah lah dalam sejarah macam dah bertahun Tapi besok siapa datang Medini Mall, kira buntung lah jumpa. Adalah selebriti. Adalah.
Jadinya itu je lah. Macam kewak. Selain tu nak dapatkan hikayat baju tu pakai secara yalah berdepan, nak tengok dulu apa semua, InsyaAllah boleh. Betul. Boleh jumpa di kami juga. Kami yalah mewakili hikayat baju tu pakai lah untuk jualan sekali. Betul. Selain itu tidak dilupakan juga vendor-vendor yang menyertai terbaik. Rasanya terbaik di Johor Bahru banyak tu, ada berapa belas aku tengok, puluh. Ada list dia nanti kita baca kan. Ada apa? 40 seller. Terus saja ke Instagram Park Life. Macam mana spell dia? PARKLIFE Park Life. Dia orang ada listkan siapa yang terlibat lah. Betul. Jadinya apa lagi info, selang pula 2 minggu lepas tu, berapa bulan? Kejap ni yang dekat Park Life ni kan. Kita pun belajar teknik outdoor pula Betul lah Set up luar lah. Set up luar. Ya, ada tak bunyi-bunyi luar tu kan. Semua kita pernah tengok kan? juga. Sama ada, rasanya tak ada masalah. Sebab aku tengok yang ada orang pernah, kan kita tengok Zoom H6 tu kan, kan dia compatible untuk rekod di luar. Jadi tak ada masalah rekod di luar. Itu sebenarnya last sekali bergantung pada mic, macam mana dia setting lah. Dia tendang noise kan, noise filter apa semua tu. Nanti masuk dalam komputer mungkin ada editing lagi. Gantung lah kau nak kualiti audio tu macam mana. Bagi kita kalau takat sembang-sembang macam ni, ada bunyi-bunyi luar sikit tak ada masalah. Kita bunyi motor lalu pun kita orang tak kisah dah. Bunyi budak menjerit, mainan jatuh pun dah tak peduli dah. Betul kan? Bunyi kentut, bunyi perut. Ui. kan? Jadinya sebenarnya benda tu lebih kepada kita pun, untuk side kita lebih kepada eksperimen. Jadi untuk orang luar mungkin satu ilmu barulah kan? Sebab macam kita orang dulu pun terkapai-kapai juga. Nak mula podcast ni tak tahu macam mana apa semua kan. Jadinya lebih kepada berbincangan sama-sama kita lah. Ada juga kita tengok YouTube apa semua kan, cadangan dengan dia punya equipment. Tapi yelah, bila kat sana insyaAllah kalau korang nak tanya secara langsung, insyaAllah boleh kita jawab lah kan. Boleh insyaAllah. Jadinya Total ada 40 seller untuk sebulan tu lah kan. Yang ini aku rasa yang 2 hari. 2 hari ni. Yang mula-mula ni Ya saya. Jadi di sana juga kalau kata ada nak tanya tadi dah cerita right, macam mana nak buat podcast apa semua tu. Jualan apa? Semua baju ni lah. Apa? Bandel lah kot. Bandel rasanya. Jualan bandel semua Rasanya ada benda lain. Tapi aku tak tahu benda. Sebab dia orang promo outdoor sekali kan. Outdoor live sekali punya ni. Outdoor punya perkara. Oh, macam camping. Rasanya lah rasanya. Aku tak tahu lebih detail. Kena tengok lah nanti. Terus saja ke Instagram ataupun parklife.my. Dia orang akan ceritalah kat situ. Betul. Yang penting korang kena ikuti SOP yang dia tetapkan Buka hak no. Buka hak. Apa lagi? Lepas tu 2 minggu selepas tu. Yes, betul. Berapa bulan? 22 23 tak silap aku. Akhir bulan 3 lah. Akhir bulan 3 di downtown night market Paya Raja. Selama 2 hari 2 hari. 2 hari, hari Sabtu Ahad ke Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu juga. Itulah Paya Raja punya downtown night market. 26 27. Jumaat Sabtu kan. Sebenarnya event tu lebih kepada opening lah. Opening dia ada sebenarnya event besar dia tu. Cumanya event besar itu dia letak di bulan 4 silap aku. Yang yang part 1 kan. Jadinya sempena dia nak test orang kata test vibe dulu. Dia buat mini event lah lebih kurang kan. Tapi ramai juga tu yang datang. 2SM ada team dia kita ada team kita turun juga untuk 2 hari tu. Jadi check it out lah Check it out. Kita pun update dekat Facebook nanti insyaAllah. Layari ke Facebook Tamayu Street Market untuk maklumat yang lebih lanjut. Apa lagi? Lepas tu nanti disusuli pula yang bulan 4 lepas tu bulan 5 tak silap aku ada sambungan lagi part 2. Jadi itu sahaja setakat ini program yang berkaitan dengan Tamayu Street Market. Apa kita lagi? akan update dari semasa ke semasa. Kita akan update. InsyaAllah. Betul. Janji. Promise. Ingat yang ni. Jadi apa lagi? Berapa minit dah kita? Setengah jam ni. Setengah jam lah. Ada nak cerita apa sikit? Nak tribute untuk part 2 nanti ke? Boleh ke? Ada cerita Ijat banyak benda-benda yang marah ni.
Benda Oh kau tak marah. lah. Tadi semalam Semalam ke tadi aku dah aku buang dengan Hakim kenaan apa konten yang kita nak bawa kan. Kau Satunya macam penggali kubur tu pasal ni lah marah. Yalah macam mana kau kawal. Macam mana adrenalin. Adrenalin. Apa macam ni? Adrenalin. Kan yalah. Adrian nak dia JKR. Yalah macam mana kan boleh timbulnya kemarahan. Kau orang pernah tak tiba-tiba Emo. Apa yang buat kau marah? Apa kau buat masa kau marah? Apa yang trigger kau tiba-tiba kau apa hal ni? marah. Dia ada marah biasa-biasa dia. Marah yang atas lagi ada. Ada Paling yang tu- pemarah. Dia ada level dia Ada pemarah. Ada yang baran terus. Aku dah baran. Bodoh sih. Zul Elmi. Itu tak power Tak boleh. Sial lah. Oh itu dah marah betul tu. Dia dah marah. Dia dah macam itu marah dia dah terlampau dengan Zuhelmi. Zuhelmi je yang dia marah. Sebab Zuhelmi ambil tahu dia. Tak apa tu jangan bawa main tu. Tolong pulangkan Tupperware aku dengan Maggi aku sekali. Dengan sudu aku. Aku dah baran ni. Tapi betul lah, itu momen yang kat rumah bujang yang kadang-kadang kita pun geram juga. Memang tak dinafikan. Ya, tak dinafikan lah. Barang kau dipakai oleh orang lain tapi hilang. Dan yang selalunya kau je duk usahakan keperluan yang dalam rumah. Betul ni. Tapi bila kau usahakan benda tu modalnya tak dikongsi bersama. Betul. Tapi bila guna dah lah dikongsi makan guna bersama. Lepas tu hilang pula. Dah lah tak bertanggungjawab lah. Jadi benda tu mengundang kemarahan. Aku ada experience juga. Aku dah baran ni. Tak, ni orang cerita dengan aku lah. Dia baru beli barang tu. Lepas tu dia sayang lah barang tu kan. Yelah. Lepas tu dia bagi member dia nak pinjam. Bagi aku pakai lah kejap kan. Bagi aku pakai sebab dia nak keluar masa tu kan. Bagi aku pakai lah. Member budak ni pun bagi. Kasut dia bagi. Aku tak ingat lah bag ke apa, tak ingat lah kan. Bagi pakai kasut lah aku kan. Lepas tu dia bagi yang lepas tu nak pulang lambat kan. Sudahlah lambat. Diminta tiba-tiba katanya dah ni Hilang. saudara dia pinjam. Oh itu yang menyeram tu kan. Tu jadi owner. Sial lu. Kan? Kimak tu dah. Apa Yang meminjam. lepas tu tu hilang. Dah pakai sudah. Leceh je. Itulah itu. yang dinamakan tak bertanggungjawab Itu lah. apa tu baran ke? Itu babi tu. Kau dah lah pinjam orang. Lepas tu kau bagi orang pinjam. Kau cakap apa? Maksudnya tu barang kau ke? Bukan kan? Dah kalau bukan barang kau. Kau tak payah nak marah. Tak payah nak baran. Diam kau. Aku je. Tak lah, aku nak beritahu. Bukan barang kau. Lepas tu kau bagi pinjam macam barang kau. Dah lah. Marah ni masih marah. Masih marah je. Masih marah. Kau masih baran ni. Kau nak tengok dia marah. What? Benda ni kalau Ni kan kau dia nak marah. ni kan tribute je. Tribute je. Okay. Nanti dulu. Dia ada orang cakap macam marah tapi dia tak marah. Dia tak marah. Ada yang nengking. Kau tadi Engkau pun sama. Engkau pun sama ke? Sebab aku kancing ni. Aku kalau kau nampak aku punya leher urat leher naik tu, memang macam tu aku. Kata orang macam aku marah kan. Padahal bukan. jenis Aku kata orang aku ada ni. Tak payah berdaah lah Jad. Adik aku dia semalam dia cerita aku. Kau nengking kau. Dia nampak Dia nampak lah. ada saksi Aku kan, aku kalau nak terangkan sesuatu kan, bila nak fahamkan orang tu kan, aku terpaksa lah. Nak Apa tu? Semangat lah, all semangat. out, nak all out tu kan. Okay. Nampak macam aku marah tau, tapi aku nak fahamkan orang. Adik aku malam cerita betul-betul kau marah. Tahu pula kau je. Itulah okay, juga kita- aku pun kadang-kadang nak beritahu je kan kau cakap aku marah. Aku nak cerita yang kadang-kadang ada marah yang kita tak perasan. Sebenarnya kita tak marah. Tapi orang cakap kimak dia marah kau kan. Kan ada. Aku mungkin style aku macam tu lah. Tak, dia sebenarnya teknik. Teknik. Kita malah marah tapi kita buat macam marah. Dia marah dia marah. Jadi orang yalah automatik kita malah nak marah orang tu kan. Sebabnya kita tak nak dilabel sebagai orang kata pandai-baran. Tapi kita buat satu teknik yang dia rasa macam kena marah tapi kita tak marah kan. Jadi win-win situation lah. Dia dapat perasaan kena marah, kita tak marah pun. Aku boleh ke macam tu je? Tak tahu. Boleh. Sebab dia nak sama-sama menang.
Tak aku ulang Lee cakap aku Melayu kan dia. Kau tak payah ulang lah. Jadi maksud dia tercapai lah. Kita nak marah dia tapi kita tak nak marah dia. Kita buat satu teknik yang macam marah dia. Aku ada Dia suruh pening. Dia suruh pening. Lepas tu dia rasa macam dia kena marah. Tapi kita tak marah. Marah tak marah. Sambung kan nanti part 2. Aku ada teknik macam mana. Aku ada teknik marah dalam jualan. Korang belilah buku tu. Kaya baju tu pakai tu. Cakap biasa je. Orang mesti beli. Kalau kau tengking orang tak beli. Ya. Psikologi. Kau pernah? Ya jual lah marah. Beli ni. Ada pernah aku tengok orang jenis marahan. Kapit ke Islam? Jenis bagan. Dia jual pun bagan. Dah lah. Jangan lupa beli buku Hikayat Baju Terpakai di anda boleh beli di Shopee. Paling mudah lah Shopee Lepas tu boleh juga beli di macam pasal malam boleh juga di Facebook kami, Facebook Aizat, Ilal, Ali dan Hakim. Okay, dapatkan baju Hikayat Baju Terpakai. Dah serabut dah. Sebelum aku barat. Okay, bye.